dia menikam ayah dia sebanyak 22 kali. Aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin pada siapa yang dah subscribe ni, terima kasih. Untuk tajuk kali ini adalah tajuk yang agak berat, iaitu kes pembunuhan. Aku akan cerita sikit pasal seseorang Georgios Filho. Minta maaf kalau salah, tapi aku dah letak description kat sini supaya nama tu hamba sebut dengan nama betul. Dia merupakan perfect killer, di mana dia menarget orang-orang jahat sebagai korban dia. Walaupun dia jahat, tapi dia target orang jahat. Sebelum kita bahas kes-kes yang pernah dilakukan oleh dia daripada riwayat A sampai ke Z dia, apa kata kita kenali dia dulu. Pedro lahir pada tanggal 15 Jun 1954 di Satarido, Sapucai, Brazil. Kalau diikutkan, usia dia sekarang ni berusia 66 tahun. Mesti nak tahu kan, dia dari kedaan. Semasa dia dalam kandungan ibu dia, ayah adalah bergaduh dengan ibu dia dan mengakibatkan dia mengalami retakan di tengkorak kepala. Dan disebabkan itu, dia lahir dengan selamat, tapi dia ada kesan rekahan di kepala. Oleh sebab ayah dia pernah tendang ibu dia masa dia lahir, dia ada retakan di kepala sampai learn. Pedro, sebelum dia start bunuh orang, dulu dia hampir bunuh sepupu dia akibat pertelingkahan. Akibat pergaduhan antara dia dan sepupu dia, dan dia hampir membunuh sepupu dia menggunakan mesin tebu. Bunuhan pertama yang dilakukan oleh Pedro adalah pada usia 14 tahun, kerana ayah Pedro dipecat atas kesalahan yang dia tak buat. Ayah Pedro dituduh mencuri makanan di kantin sekolah, pecat oleh timbalan Datuk Bandar di sana. Oleh yang demikian, Pedro tahu ayah aku tak salah. Buat apa ayah aku kena pecat? Jadi, dia tuntut bela atas apa yang timbalan tu buat dengan cara menembak timbalan tersebut menggunakan sejenis senapang yang dipanggil shotgun. Dan masa dia buat tu, umur dia 14 tahun. Cuba bayangkan umur 14 tahun pegang senjata tanpa rasa bersalah. Selepas dia menembak timbalan tersebut, dia tembak pula rakan kerja ayah dia yang betul-betul mencuri. Lepas tu dia larikan diri daripada tempat tu ke sebuah daerah yang bernama Da Cruz di Sao Paulo di Brazil. Tibanya dia di sana, dia membunuh pengedar dadah dan beberapa perdagangan manusia. Bila dia sampai sana, dia berkawal, lepas tu dia bunuh. Sebab bagi dia, hampa jahat, hampa patut mati. Kau faham tak? Semasa dia berada di sana, dia telah berjumpa dengan cinta hati. Orang kata Matayak. Matayak dia yang bernama Maria Aparecida Olympia. Itu mereka pun hidup bersama. Pada satu hari itu, Pedro balik dan dia nampak Maria mati. Dan dia dapat tahu yang pembunuh tu adalah orang-orang yang awal dia bunuh. Yang masa dia mai tadi, dia bunuh pengedar dadah dengan manusia tu. Dia bunuh mereka tu, yang jahat tu. So, mereka hak jahat ni tadi, ada geng-geng mereka, bunuh cinta hati dia, Matayak dia. Jadi, disebabkan kes tu marah dan dia bunuh semua orang yang bunuh awak dia tadi. Sebelum dia bunuh, dia seksa dulu, baru dia bunuh. Tapi aku tak tahu macam mana dia seksa. Yang pasti dia seksa dulu baru dia bunuh. Tak tahulah, kot dia sayat dulu ke kulit kawan tu baru dia bunuh, ataupun dia gantung ke, lepas tu dia ikat. Lepas sebut kisah gantung ikat ni, aku ingat kisah terjanggut tak? Aku nak cerita tapi tak apalah, nantilah bawa cerita kat apa tokoh pahlawan Melayu. Lepas daripada kes dia bunuh orang-orang yang bunuh awet dia tadi ni,
yang dapat berita ayah dia bunuh mak dia. Disebabkan ayah dia dah bunuh mak dia, so ayah dia masuk penjara. Okey, pembunuhan mak dia. Pedro tadi kan dia dah lah hilang orang yang dia sayang. Tiba-tiba dia hilang mak dia. So bayangkan perasaan dia daripada yang sikit tu meletup. Dia mengambil keputusan untuk pergi ke penjara. Aku dapat tahu ayah dia ditahan di penjara, tapi aku tak dapat search dekat mana penjara tersebut. Kalau hampa tahu contoh ni, apa kata hampa tulis dekat bawah supaya kita semua dapat pengajaran dan tauladan daripada cerita ni. Kes pembunuhan terakhir sebelum dia masuk penjara. Pedro ni bila dia dapat tahu kata ayah dia bunuh mak dia, jadi dia marah. Dia nak tutup bela atas kematian mak dia. Tadi dia dah bela ayah dia, lah ni dia bela mak dia pula. Sebabkan dia terlalu marahkan ayah dia. Dia pergi kat penjara macam biasa. Dia cakap dekat penjara, dia cakap dekat orang yang jaga penjara ni, "Bang, saya nak tengok pak saya." Lepas tu dia abang lah nama pak dia, dia nak jumpa ayah saya. Lepas tu dia pun bagi tahu nama apa semua ayah dia. So mereka jumpa dalam bilik kurungan tu antara ayah dia dan dia. Awak pernah tengok tak filem orang putih di mana dia bagi satu tempat yang ada seorang apa ni? Yang ada lawat dengan orang yang akan tangkap daripada satu meja, daripada orang saja. So mereka duduk orang mereka, dia memulakan perangai dia. Dia menikam ayah dia sebanyak 22 kali, dan apabila ayah dia dah mati, dia terus toreh dan ambil hati ayah dia lalu dimakan. Dia ditahan. Pedro ni walaupun dia ditahan, tak habis-habis lagi dengan pembunuhan dia. Dia tak habis. Selagi dia nampak orang jahat, selagi itulah dia nak bunuh. Kalau kita baik, tak bunuh. Kecuali kalau hampa tu jahat. Dia bunuh. Pedro ni bunuh. Dia ditangkap pada 24 Mei 1976. Ketika dia masa ditangkap, dia diletakkan dalam kereta polis bersama 2 lagi penjahat, termasuk seorang per. Dan polis tu buka pintu kereta, dia terkejut tengok ada Pedro dengan berlumuran darah. Pedro bunuh si keluarga tu. Disebabkan itu dia dimasukkan ke dalam penjara juga. Dalam fakta mengatakan Pedro membunuh sebanyak 70 orang. Tetapi pembunuhan sebenar Pedro adalah melebihi 100 orang ataupun dalam area 100 tu. Semasa dia di penjara, inilah permulaan dia dalam membunuh. Di dalam penjara, dia telah bunuh orang sebanyak 47 orang dan cakap macam ni, "Entahlah, aku bunuh orang sebab dia layak untuk dapat." Dikatakan macam the punish, di mana dia melawan orang jahat untuk orang baik. Dalam satu cerita pernah cakap dia berasa seronok membunuh orang, dan benda yang paling dia seronok sekali semasa membunuh orang adalah dengan cara menusuk menggunakan pisau. Pedro pada masa itu dijatuhkan hukuman sebanyak 128 tahun penjara, dan dia melakukan kejahatan semasa berada di dalam penjara. Dia bunuh orang penjara, ditambah lagi dengan 400 tahun. Tapi hukuman Brazil cuma 30 tahun maksimum penjara. Dia dapat tambahan 4 tahun lagi, bermakna dia dapat 34 tahun duduk dalam penjara. Pedro Rodrigues Filho, Pedro Rodrigues merupakan pembunuhan orang kata perfect killer, dan dibebaskan pada tahun 2007. Kalau hampa nak tahu, selepas bebas, Pedro ada buka satu akaun YouTube. Nak cari YouTube dia, hampa letak kat situ Pedro
Pedro, nama penuh dia, letak nama penuh dia, nanti dia akan naik dekat situ, dia menceritakan kisah dia bunuhan. Tapi aku tak faham bahasa dia sebab dia guna bahasa Brazil. Jadi kalau hampa yang faham bahasa Brazil, aku boleh tulis dekat bawah description apa, macam mana dia bunuh orang dan sebagainya. Tapi yang jangan tunjuk gambar darah, aku tak suka. Aku dekat sini dah ceritakan sepenuhnya, dan aku rasa kalau ada yang kurang dekat sini, hampa boleh tolong share dekat aku cerita sebenar dia macam mana dan apa saja yang berkaitan dengan cerita ni. Sebenarnya semua benda yang aku cerita ni aku cuma ambil daripada internet. Nanti aku letak link ataupun aku letak carian aku dekat bawah ni supaya hampa semua boleh buat kajian dan mencari ataupun menunjukkan kepada aku kisah-kisah yang betul. Sebab aku nak pergi dekat dia punya YouTube boleh, aku boleh je masuk YouTube dia dan tengok semua cerita dia, tapi satu pun aku tak faham. Daripada aku tak faham, macam aku cakap dengan ayam dekat dengan aku cakap dengan ayam, so ayam tak faham, aku pun tak faham ayam. Baik, hampa tolong cerita dekat aku kisah sebenarnya supaya aku tahu, hampa pun tahu. Tak adalah aku cakap dengan ayam, walaupun keram dekat ayam sebelah ni, sedang bising je masa aku buat YouTube ni. Okay, Assalamualaikum, bye bye.